Baik. Baik. Kita buka majlis kita malam ni. Pengajian kita dengan sama-sama kita membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab rizam sya'ullah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Pasang tu. Baik, insya-Allah. Yang hormati Fadil Tuan Imam kita. Dan tak lupa juga Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi surau, jawatankuasa, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita merafakkan segi-segi puji dan syukur Ta'ala kerana kita dapat bersama sekali lagi malam ini untuk kita sambung pengajian kita, pengajian tauhid bab akidah, kitab Hakikat Beriman Allah Ta'ala yang dikarang oleh Ustaz Syamsul Muhammad Nur. Kita sampai muka surat apa tu? 20 baris. Para sahabat Rasulullah tanyalah tentang makna as-sabiah kan. Okey, insya-Allah. Qala musannifun rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Jadi para sahabat Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Nabi, ma as-sabiah ya Rasulullah? Ma as-sabiah, apakah dikatakan as-sabiah? Pernah dengar kan perkataan as-sabiah ni? Sabiah ni arti lain, mana sabiah ni pahaman kebangsaan lah, pahaman lebih pada pahaman kebangsaan tanpa mengambil kira pahaman agama. Pahaman kebangsaan ni pada dasarnya boleh, tak ada masalah lah, tapi jangan melebihi daripada pahaman agama. Pahaman agama letak kat bawah, pahaman kebangsaan lebih tinggi pula. Sekular lah tu, pahaman sekular lah. As-sabiah. Okey. Jadi dia kepahaman agama kena lebih atas daripada pahaman as-sabiah. Kerana as-sabiah ni
asal munasabiah ni kebangsaan, tapi dia ada takrif dia sendirilah. Cinta pada bangsa satu benda yang baik, betul tak? Siapa yang tak cinta pada bangsa dia sendiri? Kita bangsa apa? Bangsa Melayu kan? Yang tak boleh tu kalau kita menindas bangsa kita sendiri. Tindas sana, tindas sini kan. Buli sana, buli sini. Bangsa sendiri pun dibuli dia. Itu yang tak boleh. Kan? Kalau kita bantu bangsa kita untuk benda baik, tak apa. Ini bantu bangsa buat benda yang tak baik, benda tak elok. Tu yang tak boleh tu. Boleh kan? Tapi kalau letak Islam lagi tinggi, masya-Allah, tu lagi baiklah. Islam yu'la wala yu'la alaih. Islam tu tinggi, tidak ada lebih tinggi melainkan Islam. Baik. Jadi Nabi SAW, para sahabat pernah tanya pada Nabi, ma'as-sabiyah ya Rasulullah. Apakah yang dikatakan faham as-sabiyah? Maka Nabi SAW menjawab, al-asabiyah antu'inu qaumaka ala zulmi. Asabiyah ialah kamu menolong kaummu di atas dasar kezaliman. Bantu kaum kamu di atas dasar zalim. Dasar buat zalim lah, tindas menindas. Pulau memulau, kan? Maki hamun sana, maki hamun sini. Itu bangsa dia sendiri tu. Tapi bangsa lain dia orang kata dibela pula tu. Bangsa lain dibela, disanjung, dipuja. Tapi bangsa sendiri kutuk sana, kutuk sini dan sebagainya. Tak? Tu yang tak boleh tu. Tu dia katakan asabiyah tu. Kalau cinta pada bangsa sendiri, satu benda baik juga. Cinta tanah air baik tak? Baik. Kan hubbul watan minal iman, kata Nabi. Cinta tanah air itu merupakan salah satu daripada kesempurnaan iman jugalah. Kalau kita tak cinta tanah air kita nak duduk mana? Nak duduk kat mana? Tanah air sendiri pun kita tak cinta. Tanah kita habis kita jual kat bangsa lain. Cinta apa nama tu? Tak ada cinta lah kan? Je tu. Bangsa kita nak naik, kita tindas. Tapi bangsa lain naik boleh pula, kita sanjung pula, kan? Kita tolong pula bangsa lain untuk naik. Tapi bangsa sendiri nak naik pun tak boleh. Masya Allah kan? Itulah zaman sekarang lah. Itu dikatakan Nabi, kan? Nabi kata zaman sekarang ni zaman fitnah, penuh dengan fitnah sana, fitnah sini dan sebagainya. Apalagi kalau dalam laman sosial tu macam-macam fitnah. Kadang kita pun malas nak baca kan. Kalau orang banyak fitnah dalam tu, buat senyap lah, tak payahlah bising-bising kan. Kalau tidak akan kita bersakit hati baca. Baik. Seterusnya, zalim menurut Islam ialah sesuatu yang lain daripada hukum Allah Ta'ala. Ini adalah bentuk zalim jugalah. Maknanya kita meletakkan sesuatu hukum yang lain daripada hukum Allah Ta'ala. Kita menggunakan hukum manusia, ciptaan manusia, melebihi daripada hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun menyalahgunakan hukum Allah Ta'ala. Hukum Allah Ta'ala tak ada, hukum Allah Ta'ala ada, tapi dia tak nak gunakan, ataupun salah gunakanlah, ataupun menjual ayat Allah Ta'ala pun salah satu benda yang tak baik jugalah. Adapun perasaan kasih pada bangsa dan kaum di atas jalan sebenar adalah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak namakan asabiyah. Nampak tak? Kita cinta pada bangsa kita dan cinta pada kaum kita, kan, atas dasar bukan nak buat zalim. Atas bangsa kita nak angkat mereka sama-sama, itu bukan asabiyah nama dia. Satu benda yang baiklah. Istilahnya tak tahulah, tak ada istilah ke sini. Baik. Baik, seterusnya kita juga hanya beramal. Hal beramal kerana negara atau tanah air ataupun kenegerian boleh dianggap syirik jika sekiranya itu semua menjadi matlamat amalan dia. Cinta pada tanah air pada dasarnya baik, tapi kalau cinta tanah air itu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi lebih untuk matlamat diri sendiri je, kan, untuk tempolok diri sendiri, tu tak? Itu benda yang tak baiklah. Boleh juga dianggap syirik jika sekiranya matlamat itu, matlamat itu alasan matlamatnya tak betul lah kan. Macam tu. Menipu orang lain untuk naik pun tak boleh. Baik, seseorang Muslim tidak berhubung dengan tanah airnya
hanyalah menurut makna penyerahan diri kepada Allah Ta'ala. Seorang Muslim itu tidak berhubung dengan tanah airnya, hanyalah menurut makna penyerahan diri kepada Allah. Beramal untuk kepentingan tanah air dan juga penduduknya kerana Allah Ta'ala. Semaknanya kita beramal untuk tanah air kerana Allah Ta'ala. Apa tujuannya kita beramal untuk tanah air kita? Kita membela tanah air kita kan? Apa tujuannya? Mestilah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah. Kalau tak ada tanah air, kita nak duduk kat mana? Malahan ada juga sebuah tempat tuan-tuan, tanah air dia tu dijual ke orang. Tanah air dijual ke orang. Kalau zaman dulu tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat pada zaman dulu kan, pada zaman kerajaan British ke, kerajaan Perancis ke dan sebagainya, separuh daripada orang besar ni, mereka kadang berebut jawatan. Mereka berebut jawatan. Bila merebut jawatan, ada masanya satu pihak kalah, ada pihak menang. Jadi pihak yang kalah ni pada zaman dululah, mereka minta bantuan daripada kerajaan daripada barat. Minta bantuan daripada British, minta bantuan daripada Perancis, minta bantuan daripada Belanda dan sebagainya untuk mendapatkan sesuatu jawatan dalam satu negeri itulah. Tapi bila mereka minta bantuan, maka kerajaan barat kan bagi syarat lah. Bagi syarat. Oh, boleh aku bantu kau naik. Dengan syarat apa imbuhan kami? Apa balasan untuk kami? Boleh, dia kata. Kami bagilah tanah, dia kata. Tanah sekian-sekian tempat, bagi kamu. Tanah pada sekian tempat, bagi pada kamu. Okey? Ataupun separuh daripada khazanah akan dibagi pada mereka. Jadi akhirnya mereka datang ke tanah air, ke tanah Melayu. Jadi akhirnya mereka datang bukan dengan tanah kosong, dengan tangan kosong. Mereka dapat sesuatu imbuhan lah. Hasil daripada beri bantuan kepada separuh daripada orang Melayu ni sendiri. Kerana mereka nak naik. Kalau tak minta bantuan pada barat, mereka tak boleh naik. Macam tu. Tapi barat kata, boleh aku bantu. Kan, bagilah tanah. Bagilah biji. Bagilah getah. Tahu tak? Jadi dapatlah. Bila mereka menang, dapatlah. Itu yang sebabnya orang barat ni bertapak di tanah Melayu. Macam tu. Ya kan? Seterusnya, adapun jika negara atau tanah air menjadi kiblat amal dan tidak lagi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan tersebut boleh dianggap syirik dan Allah Taala mencela kaum yang bergantung dengan tanah air semata-mata. Nampak? Kita tak boleh bergantung dengan tanah air semata-mata tanpa meletakkan Islam tu di atas. Mesti asasnya Islam. Asasnya Islam. Tak salah kita pada tanah air. Kita pun anak mereka kan. Nak dekat lagi mereka satu lagi 31 Ogos ni. Berapa kali mereka dah? Sekali dah berapa kali dah? Masuk tahun ke berapa tuan-tuan? 61 ke 62? 61 61 Ada 61 kali dah mereka tu tak? Insya-Allah kan. Nikmat mereka pula. Baik, seterusnya Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, walau anna katabna alaihim iniqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilan minhum walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita. Maksudnya walau anna katabna, dan jikalau sesungguhnya kami katabna, kami wajibkan alaihim, atas mereka itu, aniqtulu anfusakum, naklah kamu bunuh akan diri kamu, awikhruju min diyarikum, dan ataupun keluarlah kamu daripada kampung-kampung kamu, ma fa'alu illa qalilum minhum, tiadalah mereka lakukan kecuali hanya sebahagian kecil daripada mereka. Walau annahum fa'alu, dan jikalau sesungguhnya annahum fa'alu, sesungguhnya mereka itu melakukan ma yu'azuna bihi, sesuatu benda yang kami berikan peringatan bihi dengannya, lakana khairun lahum, nescaya adalah dianya baik bagi mereka itu, wa asyaddu tasbida, dan bersangatan tetap bagi mereka.
nasihat lebih baik bagi mereka dan mereka lebih tetap bagi mereka lah. Jadi ayat ini ada sebut perkataan awih ruju anfusakum, atau mereka keluar daripada kampung-kampung mereka. Kalau seandainya kami tetap bagi mereka bahawa kamu bunuh diri mereka, kamu kecemuk sendiri ataupun keluar daripada kampung mereka, tidak ada yang lakukan kecuali sedikitlah. Ini ayat dia berkenaan dengan kaum Bani Israel sebenarnya, kaum dululah, orang dulu, Bani Israel, yang mana mereka itu diperintahkan untuk membunuh diri mereka di atas salah satu cara untuk kifarah dosa. Salah satu cara kifarah dosa lah. Tak silap saya umat Nabi umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa kan? Umat Nabi Musa alaihissalam, ketika mereka itu menyembah patung anak lembu yang dibuat oleh Samiri. Ketika Nabi Musa bermunajat di Bukit Tur Sina, jadi dia tinggalkan kaum dia bersama dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam. Tapi Nabi Harun alaihissalam ni dia tak kuat macam Nabi Musa. Jadi kaum dia mengambil kesempatan bila Nabi Musa tak ada. Terutamanya Samiri lah. Jadi Samiri minta supaya kaum ni tadi mengumpulkan semua emas, perak dan sebagainya untuk dicairkan. Lepas dicairkan, maka dibuat patung anak lembu. Kemudian kan setelah jadi patung anak lembu, jadi Samiri kata kepada kaum dia, kaum Bani Israel, dia kata Nabi Musa AS pergi ke Bukit Tur Sina untuk cari Tuhan dia, sedangkan Tuhannya berada di sini. Mana Tuhannya? Itulah patung anak lembu. Dia kata patung anak lembu itulah Tuhan mereka. So, sekarang ni sembahlah patung anak lembu. Jadi mereka pun semua sembahlah. Macam tu. Patung anak lembu pula dia boleh mulakan bunyi. Boh kan? Dia adalah teknik yang digunakan oleh Samiri lah. Teknik yang digunakan sehingga patung anak lembu tu boleh mulakan bunyi. Seperti bunyi lembu betul lah. Macam mana bunyi lembu kan? Boh kan? Macam tu lah. Jadi akhirnya mereka takjub dengan apa yang buat oleh Samiri. Jadi akhirnya mereka menyembah patung anak lembu. Semua persoalan ni kepada kita, kenapa di kalangan kaum Israel masa itu cepat sangat menerima apa yang dibuat oleh Samiri, sedangkan mereka dah masuk Islam dah beriman dengan Nabi Musa dan juga Allah Ta'ala. Ini persoalan dia. Kenapa bila Samiri buat patung anak lembu mereka terus berpaling dan terus sembah? Kenapa? Ini persoalan lah. Jadi para ulama membahaskan perkara tadi, terutama sekali ulama tafsir lah. Antara sebabnya mereka cepat menerima kerana mereka ni sejak daripada dulu lah, berpuluh tahun mereka ni menyembah patung. Berpuluh tahun sembah patung. Jadi susah nak kikis ataupun nak buang tabiat ataupun perangai untuk menyembah patung ini. Apalagi kalau patung tu ada pelik-pelik sikit. Ada keluarkan bunyi dan sebagainya. Jadi akhirnya mereka ni memang cepat terpengaruh dan akhirnya mereka pun sembahlah. Jadi bila Nabi Musa balik, Nabi Musa pun marahlah. Dan Nabi Musa dapat perintah daripada Allah Ta'ala supaya mereka itu cara ataupun kaedah untuk menyucikan dosa mereka, hendaklah mereka itu membunuh diri mereka sendiri. Membunuh dirilah. Ada yang menyatakan bahawa datanglah kabus yang tebal, datanglah kamus yang tebal. Jadi di kalangan orang-orang Bani Israel masa itu, mereka membunuh di antara satu sama lain lah. Salah satu bentuk untuk kifarah dosa mereka. Okey. Dah ramai lah mati, berpuluh ribu yang matilah. Masa tu ramai lah berpuluh ribu yang beriman dengan Musa dan juga Allah Subhanahu Taala kan. Tapi disebabkan oleh terpengaruh dengan Samiri tadi, jadi akhirnya mereka sembah patung. Bila Musa balik, Musa marahlah. Dan marah juga dengan abang dia Nabi Harun lah. Kenapa tak jaga kaum Bani Israel ini, tak jaga betul-betul? Macam mana mereka boleh terpengaruh sembah patung? Okey. Jadi akhirnya Musa tanya Allah Ta'ala macam mana nak kifarah dosa mereka tadi, dengan cara mereka itu kan, naklah kamu uqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu. Bunuhlah. Jadi masing-masing pun ialah nak bunuh depan-depan mungkin susah. Jadi Allah Ta'ala datangkan awan kabus
Jadi mereka tak nampak apa, jadi mereka unuskan pedang, jadi membunuh di antara satu lain, salah satu bentuk dosa lah. Ada orang yang mintakan bahawa orang yang terbunuh tu dihidupkan semula oleh Allah Ta'ala lah, kerana dosa mereka telah pun dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Kalau zaman sekarang ni, kalau bunuh diri, ini memang tak betul lah. Tak betul lah bunuh diri kan, termasuk dalam kumpulan dosa besar. Tapi syariat dulu lain, tak sama dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman dulu lah, syariat dulu, kalau contohnya terkena najis, kalau zaman kita ni kita kena suci, kalau bersih kan najis itu. Tengoklah najis apa kan, kerana najis ada 3 jenis: mutawasitah, muhaffafah dan mughallazah. Najis ringan, najis sedang, najis berat. Masing-masing ada kaedah dan cara untuk mencucikan. Okey, kalau dulu umat zaman Nabi dulu, kalau kena najis, naklah ambil gunting, naklah dikoyak, dipotong pada bahagian yang kena najis tu untuk dibuang. Bukan macam kita sekarang. Itu bezalah syariat dulu dan juga syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi dalam ayat ini ada perkataan uqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu, awi khruju min diyarikum, atau keluarlah kamu daripada kampung kamu. Bila sebut perkataan keluar daripada kampung, nak menunjukkan pada kita adanya kecintaan kepada kampung. Cinta pada kampung, cinta tanah air. Bila dah cinta pada kampung tanah air, susah tak nak keluar daripada kampung kita. Susah. Kalau kita keluar pun kita akan balik pada kampung kita sendiri, betul tak? Di mana kita dilahirkan, akhirnya kita balik semula lah tempat kita lah. Sebabnya pepatah menyatakan bahawa hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri kan. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik di negeri sendiri, walaupun hujan emas di negeri orang. Tapi ada juga orang menghabiskan masa di tempat mereka, tempat lain. Daripada muda mereka pergi berhijrah sampailah meninggal dunia tempat lain. Tempat orang lah, merantau kan. Macam tu. Tapi ada juga kalau kita ni pergi merantau jauh-jauh, akhirnya balik semula lah. Buat juga rumah kat kampung walaupun berpuluh tahun di tempat orang lain. Betul tak? Macam tu. Baik, seterusnya yang keempat. Okey, perkara yang lain yang membatalkan akidah kita, membatalkan syahadah, itulah yang keempat, memberi hak secara mutlak kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dari segi mengadakan hukum syarak, daripada segi ataupun daripada sudut mengadakan hukum syarak, memberi hak secara mutlak kepada yang lain daripada Allah Taala. Kerana hakikatnya kan segala hukum itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya perkara-perkara yang berkaitan dengan amar, nahi, halal dan haram telah pun sedia ada dalam nas, telah sedia ada nas-nas yang terang dalam Quran dan As-Sunnah, serta ijma' ulama wajibkan kita percaya dan berpandukan kepada hukum-hukum dan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala dan juga membatalkan segala yang lain. Okey. Antara hujah-hujahnya ialah Allah Ta'ala mewajibkan kita mengikut syariat Islam dan melarang kita mengikut yang lain daripada syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebarang undang-undang dan hukum-hukum yang terkeluar daripada syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada pada segi sudut prinsip umum ataupun ruh perundang Islam, adalah haram bagi umat Islam. Haram kepada umat Islam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah mereka mau cari hukum jahiliyah, padahal siapakah yang hukuman lebih baik melainkan daripada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam Quran tuan-tuan dah ada hukum dah. Contohlah bab hudud ke bab qisas kan, semua dah ada dalam Quran dah. Okey? Dan ulama fiqh pun karang pelbagai berjilid-jilid kitab berkenaan dengan hukum syarak, perundangan Islam dan sebagainya kan. Macam tu. Cuma dalam konteks Malaysia ni ada sebahagian hukum dah laksana, ada sebahagian belum lagi. Belum lagi kan. Contoh hukuman hudud, tak ada laksana lagi hudud. Kan? Tapi sebenarnya hukum hudud ialah hukum yang terbaik sebenarnya. Kan? Kerana Allah Ta'ala lebih tahu tentang hukuman yang paling patut kepada manusia.
Kerana yang mencipta manusia siapa? Allah. Bila Allah Ta'ala mencipta manusia, jadi hukum yang paling sesuai untuk manusia ialah hukum Allah Ta'ala lah. Dalam Quran dah sebut dah, kalau berzina macam mana balasan, mencuri macam mana balasan dan sebagainya kan. Macam tu memang dah ada dalam Quran. Cuma dalam konteks Islam ni, bila dengar hukum hudud dia masing-masing pun bising lah. Bising sana kan. Terpekik sana, terpekik sini. Jangan buat lah. Macam-macam lah. Kan? Yang bising tu kadang-kadang bukannya orang Islam, yang non-Islam. Sedangkan hukum hudud tak kena pada bukan Islam pun. Hukum hudud, hukum qisas hanya untuk orang Islam saja. Yang duk pekik tolong, kenapa? Dia bukan Islam. Dia bantah sana, bantah sini kan. Jadi Allah Ta'ala telah buat hukum dalam Quran, adalah gubal hukum dalam Quran. Yang paling sesuai ialah hukum dalam Quran lah. Macam tu. Betul tak? Cuma ialah pelbagai tanggapan lah. Contohnya kalau buat hukuman potong tangan, nanti adalah dia kata kesan ni macam-macam lah. Kalau potong tangan, banyaklah orang yang kudung-kudung, jadi produktiviti pun kurang kan. Sukalah orang nak mencari pekerjaan, macam-macam lah tu kan. Tapi sebenarnya hukum hudud ni sebenarnya diibaratkan dia macam ni lah. Hukum hudud atau kisah ni dia ibaratkan seperti kita dengan anak kita lah. Okay? Kita dengan anak kita, yang kita kawal tu ialah anak-anak kita takut kita buat benda tak elok, kerana kita kawal kan. Salah satu kaedah kita mengawal ni ialah kita beli rotan, tak? Kita beli rotan. Cara nak kita rotan anak lah. Contoh kalau anak tak sembahyang, kita rotan lah. Tapi rotan dengan rotan yang tidak mencedera kepada dia. Kadang kita beli rotan tu bukan kita nak rotan anak kita pun, tak ada. Kita hanya nak mempertakutkan saja. Siapa yang dogi kan ayah rotan? Nampak tak rotan ke tiang tu? Kan? Nampak tak rotan ke palang tu? Ke alang tu kan, nampak tak? Nampak. Bila nampak rotan tu semua tak berani nak buat. Diam kan? Menikus je tu kan? Jadi maknanya tujuan hukum hudud tu sebenarnya untuk mempertakutkan aja, jangan buat, jangan lakukan. Kerana nak sabitkan satu hukum hudud itu bukan benda mudah. Susah kita nak sabitkan. Contohlah bab zina kan. Bab zina. Kan dalam bab zina mesti ada saksi kan, 4 orang saksi. 4 orang saksi yang adil yang betul-betul melihat kejadian tadi. 4 orang saksi adil untuk kita nak sabitkan hukum zina, orang tu berzina. Okey, salah satu cara dan kaedah dia ialah kata 4 orang saksi yang adil yang melihat kejadian tadi. Dan melihat alat itu dimasukkan tu kan. Seperti keris ataupun keris itu dimasukkan pada sarung dia. Tahu kan? Kau tak tahu? Tak tahu, saya tak tahu dah cakap belum. Itulah ibarat kan. Jadi betul-betul melihat kejadian tadi. Faham tak? Yang lihat kejadian tadi bukan orang biasa. Tok Imam dah pergi tengok. Sanggup ke dah tengok? Tok Bilal dah pergi tengok kan kejadian tadi. Sanggup ke dah tengok? Saksi yang adil. Kalau orang biasa kan tak tentu adil lagi. Jadi adil, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, Tok Moja kan pengerusi surau, apa kita tengok kejadian tadi lah. Kerana kita nak sabitkan di mahkamah ni. Kalau bukan saksi adil kan susah kan. Orang biasa tak boleh jadi saksi. Sanggup kau nak tengok kan, kau kopiah kau terjabut. Betul tak? Jadi satu hukum hudud ni kita nak sabit satu kesalahan bukan satu benda yang mudah. Susah kita nak sabitkan benda tu lah. Mana melihat kejadian tadi dengan realiti dan nampak betul-betul kejadian tadi. Itu salah satu kaedah untuk kita nak sabitkan perzinaan. Satu kaedah lagi untuk kita sabitkan perzinaan, pengakuan daripada orang yang berzina. Orang berzina itu sendiri mengakulah dia berzina. Ataupun contohnya perempuan itu hamil tanpa luar nikah. Kita nampak seorang perempuan, dia status kita tahu dia ni belum pernah bernikah, tiba-tiba kita nampak dia hamil. Dia hamil kan? Sebenarnya ada berzina lah tu. Betul tak? Jadi siapa yang berjinakkan? Boleh kau orang biasa yang berjinakkan? Tak boleh, mestilah pihak pemerintah lah kena berjinakkan. Itu tak boleh.
Okey. Mana perintah lah kena tangkap orang tu, lepas tu sampaikan kesalahan betul-betul di mahkamah. Lepas tu orang kata yalah kenalah orang kata kata 100 kali rotan. Cara kaedah rotan Islam pun tak sama dengan kaedah sivil punya. Apa beza kan? Sivil kan sampai pecah punggung orang tu di rotan ni. Betul tak? Pernah tengok kan? Rotan sivil punya hancurlah punggung orang tu. Kalau 20 kali rotan macam mana kan? Tapi dalam konteks Islam tak ada rotan macam tu. Dia tak angkat pun ada had angkat dia kan. Ada kaedah dia, beza tak sama. Faham kan? Jadi mana apa yang dikatakan Islam tu kaedah hukum hudud ke apa tak betul, tak elok. Sebenarnya elok baik. Dia lebih untuk orang kata dasar mempertakutkan orang ramai lah supaya jangan buat. Macam tu. Kalau kamu curi kan potong tangan. Tapi nak sampai ke potong tangan tu bukan satu benda yang mudah. Tu kita nak potong. Tak boleh kita saja pergi potong tangan orang tu macam potong lembu. Kalau potong lembu senang. Baik tuan-tuan. Masya-Allah. Baik. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apa hukmul jahilati yabghun wa man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah mereka mahu hukum jahiliyah, padahal siapakah hukuman lebih baik melainkan hukuman daripada Allah Ta'ala lah. Jadi hukuman terbaik ialah hukuman daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala mencipta manusia, hukum yang terbaik untuk manusia ialah hukum Allah. Hukum itu dan hukum qisas. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Kutiba alaikumul qisas fil qatla. Wahai orang beriman, difatwakan kepada kamu untuk menjalankan hukuman qisas dalam bab pembunuhan. Dalam bab pembunuhan memang ada dalam Quran. Sama juga ayat dengan lebih kurang dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difatwakan kepada kamu hukum kata berpuasa sebagaimana yang difatwakan pada umat yang terdahulu pada kamu. Sama juga kutiba alaikumus syiyam, kutiba alaikumul qisas. Kan qisas kan? Kan sama. Menggunakan lafaz kutiba. Baik. Setelah Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, dia kata summa ja'alnaka ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Summa kemudian ja'alnaka kami jadikan akan engkau ya Muhammad ala syari'ati minal amri di atas syariat daripada urusan agama. Fattabi'ha maka ikut oleh kamu akannya, wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jangan kamu mengikut akan hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Jangan kamu ikut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahuinya. Ikutlah. Jadi kalau kita konteks Islam ni kita ada alim ulama. Ikutlah alim ulama. Ikutlah alim ulama. Pagi tadi saya mengajar kitab ulasan hikam di kuliah subuh lah di Tampin. Kan? Antara perkara yang dibincangkan pada pagi tadi ialah berkenaan dengan zaman fitnah. Zaman fitnah zaman sekarang lah. Banyak fitnah sini dan sebagainya. Jadi bagaimana cara jalan keluar untuk kita bila berlaku banyak fitnah? Salah satu kaedahnya ialah kita kembali kepada ilmu. Kembali pada ilmu. Itu satu kaedah. Ataupun kembali kepada para ulama. Orang-orang yang ulama, yang alim, yang benar-benar beramal dengan ilmu dia. Benar-benar alim dan beramal dengan ilmu. Itu cara kaedah lah, cara untuk keluar lah daripada masalah fitnah yang banyak berlaku pada zaman sekarang. Kadang-kadang kita pun confuse lah, mana satu betul, A betul ke B betul, pun tak tahu. Cara keluarnya ialah berilmu lah, kan, rujuk pada ilmu dan orang pakar dalam bab agama. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamu. Tanyalah orang yang alim, bijak pandai dalam agama kalau kamu tak tahu. Ini kadang-kadang tanya dengan orang jahil, orang yang tak faham. Tu yang jadi cacar marbah. Tentu arah sana, tentu arah sini. Kemudian yang ke B, Allah Ta'ala tidak mengharuskan kepada orang mukmin redha kepada yang lain daripada hukumnya, atau berhakimkan kepada orang lain daripada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan memerintah supaya mengkufuri hukum yang lain
Sesungguhnya menganggap kerelaan kepada yang lain daripada hukumnya adalah sesat dan adalah menurut jejak langkah syaitan. Mengikut jejak langkah syaitan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna yatahakkamuna ila at-taghut wa qad umiru ay yakuru bihi wa yuridu syaitanu yudillahum dhalalan ba'ida. Alam tara, adakah tidak engkau melihat ataupun kamu tidak memikirkan? Asal mana tara ni asalnya melihat. Ra'a ni melihatlah. Tapi di sini bukan hanya sekadar melihat, memikirkan. Alam tara, adakah kamu tidak melihat, memikirkan, mengkaji, kan, menyelidik dan sebagainya? Ilal ladzina yaz'umuna annahum, kepada orang-orang yang mendakwa sesungguhnya mereka itu amanu bima unzila ilaika. Mereka itu mendakwa mereka beriman dengan sesuatu yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad, Quran lah. Wa ma unzila min qablika, dan suatu benda yang diturunkan sebelum pada engkau, kitab-kitab yang sebelum daripada Quran, kan, seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan sebagainya. Yuridu ayyatahakamuna ila taghut, mereka berkehendak bahawa mereka berhukum dengan kepada hukum taghut. Hukum taghut ialah hukum, bukan hukum Islam, tapi hukum lebih pada, kan, lebih kepada akal fikiran. Yuridu ayyatahakamuna ila taghut. Atau mana taghut ni patung berhala. Asal mana taghut patung berhala lah. Ataupun apa-apa saja pahaman yang selain daripada paham Islam, taghut. Waqad umiru ayyakuru bih, sedangkan mereka sungguh telah perintahkan supaya mengkuburkan perkara-perkara tadi, benda-benda yang selain daripada Islam. Wa yuridu syaitana idillahum dhalalan ba'ina, sedangkan syaitan pula bermaksud untuk menyesatkan mereka akan sebagai sesat yang jauh. Sesat yang jauh. Itu memang latar biar syaitan. Syaitan memang sukalah menyesatkan manusia ni. Dan kalau boleh, dia kata jangan pakai hukum Islam, pakai hukum akal semata-mata lah. Macam tu kan. Jumpa dalam konteks Malaysia ni, kalau kita meluluskan suatu hukum, dia kena masuk dalam parlimen, dalam undang-undang negeri kan. Bila ada orang Islam dalam tu ramai, senang nak laksana hukum. Tapi kalau dalam parlimen ataupun dalam negeri orang Islam kurang, dia tak suka pula Islam, benci Islam, memang susah nak sana. Susah nak sana tak? Susah. Susah nak buat. Kerana mereka lagi ramai daripada kita. Kerana dalam konteks negara besar memang macam tu cara dia. Nak tukar undang-undang kena masuk parlimen, masuk Dewan Undang Negeri, kan? Kalau tak boleh, kata tak dapat undi majoriti, dah tak boleh nak tukar. Sesilap hukum Islam pula kena tukar pula. Itu masalah dia. Itu dalam konteks Malaysia lah. Seterusnya yang si Allah Ta'ala tidak mengharuskan kepada orang beriman memilih yang lain pada hukumnya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa ma kana lil mu'minin, dan tidak patut kepada mana-mana orang yang beriman, lelaki dan wala mu'minati, wala dan tidak perempuan, iza qadallahu rasuluhu, apabila Allah Ta'ala telah menetapkan suatu hukum, apabila Allah Ta'ala dan Rasul telah menetapkan suatu hukum, ayyakuna lahumul khiyarah, bahawa ada bagi mereka itu pilihan yang lain. Tak patut mana-mana orang beriman, lelaki dan perempuan, bila Allah Ta'ala telah menetapkan satu hukum, kan, dia kata ada lagi hukum yang lebih baik pada itu, dia kata. Ada pilihan lain lagi, dia kata. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala dan Rasul, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh mereka telah sesat akan sebagai sesat yang nyata. Sesat yang nyata. Jadi kalau kita tak nak masuk dalam kumpulan tadi orang yang sesat, jadi sebaik-baiknya kita gunakan hukum Islam lah, itu paling baik. Kalau kita tak mampu nak laksanakan, janganlah kutuk hukum Islam pula. Janganlah kita kutuk pula, kan? Ni separuh ni kadang tak boleh laksana, lepas tu kutuk pula Islam pula. Dia kata hukum Islam ni zalim, macam-macam lah. Hukum Islam ni kuno, hukum Islam ni tak adil, macam-macam lah yang disebut lah berkenaan hukum Islam. Mana hukum yang lebih baik kalau bukan Islam, betul tak? Okay.
Dalam Islam contohnya ada poligami. Ada poligami kan? Separuh daripada agama tak ada poligami. Kalau nak kahwin seorang lagi, berbini dua dan sebagainya, dia tak ada istilah poligami. Istilahnya perempuan simpanan. Perempuan simpanan. Okey? Kita dalam Islam ni ada poligami. Bagian nak poligami lah. Imam contoh nak poligami. Ataupun dah ada, tak tahu lah. Dah ada dah? Belum? Tak? Tapi jangan berperang sudahlah kan. Perang dunia kedua, dunia ketiga, dunia keempat. Kan? Jangan perang sudah. Baik. Jadi dalam konteks Islam kan, untuk menghindarkan banyak perkara yang tak baik, dosa maksiat dan sebagainya. Jadi Islam membolehkan poligami bagi orang yang layak lah. Layak berpoligami dibenarkan. Tapi kalau di barat kan, ataupun di mana saja selain pada Islam, mereka tak ada istilah poligami. Jadi kalau nak kahwin lebih pada seorang, mestilah istilahnya perempuan simpanan. Perempuan simpanan. Kan? Ada pula separuh tempat itu mereka tak berkahwin. Contoh ibarat, kadang mereka tak berkahwin tapi ada anak. Mereka kulu-kuila ke bawah, melancung sana macam ni, tapi seolah macam berkahwin, tapi sebenarnya tak berkahwin. Kau kahwin ke orang ni? Tak kahwin. Ni bukan bini aku. Tapi berdua-duaan ada anak. Tahu tak? Kenapa mereka buat trend atau cara hidup begitu? Salah satu sebabnya ialah supaya mereka tak nak ada orang kata tanggungjawab kat situ. Dia tak nak tanggungjawab. Dan tak nak lagi masalah harta. Bila kalau kahwin kan ada kaitan dengan masalah harta. Kalau dia mati nanti orang terdapatlah harta dia. Tahu tak? Ada pewarisan kan? Jadi dalam konteks mereka tak nak ada ragusan ke tanggungjawab. So kalau tak nak dia terus tinggalkan. Kalau nak dia akan terus bersama. Tapi tak ada istilah kahwin bagi mereka. Tak ada istilah kahwin. Separuh budaya macam tu. Tadi kita dalam konteks kita ni mesti berkahwin, tahu tak? Tak kahwin tak boleh. Haramlah berduaan satu rumah tak berkahwin. Akan larinya perzinaan bagi mereka, bagi separuh daripada golongan barat tu kan. Mereka tak ada istilah berkahwin. Dan perbuatan tu pun tak salah bagi mereka, hidup satu rumah tak bersalah pun. Kahwin tak ada. Kan? Itu cantiknya Islam tu, bagus lah. Faham kan? Baik, seterusnya apa lagi? Mana pergi tadi? Jadi ayat tadi, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qala Allahu rasul amran ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim. Jadi mana konteks hukum Islam ni ialah hukum yang terbaiklah insya-Allah. Memang silahlah memang terbaik, tak boleh kita nafikan. Pada zaman Nabi SAW, pada zaman Nabi ada seorang perempuan lah. Seorang perempuan daripada satu suku. Saya tak ingat satu suku tu. Perempuan ni telah pun mencuri. Perempuan ini mencuri sejumlah barang yang boleh menyebabkan dia hukum potong tangan. Boleh dijatuhkan sebagai potong tangan lah. Jadi untuk mereka mengelak daripada supaya Nabi jangan melaksanakan hukuman potong tangan kepada perempuan tadi, jadi mereka menghantar wakil. Hantar wakil nak jumpa Nabi, nak pujuk Nabi supaya jangan laksanakan hukuman tersebut. Kan? Mereka cubalah pujuk Nabi lah supaya Nabi jangan melaksanakan hukuman potong tangan kepada perempuan yang telah mencuri tadilah. Macam tu. Apa jawapan Nabi Muhammad SAW? Nabi kata, "Lau kana Fatimah syarakat laqata yadaha." Kalau seandainya Fatimah itu mencuri, Fatimah binti Rasulullah itu mencuri, laqata yadaha. Nasi aku potong tangan dia. Nasi aku potong tangan. Semaknanya tidak ada kelonggaran lah. Nabi kata, maksudnya Nabi tak boleh dipujuk. Dalam konteks pelaksanaan hukum, kalau benda terjelas kan, kenalah laksanakan hukum tersebut. Dan pada zaman Nabi pun ada pelaksanaan hukum-hukum hudud, hukum syarak dan sebagainya. Kan? Potong tangan, orang direjam, berzina, telah berkahwin, mana muhsin telah kena direjam lah. Macam tu. Baik, insya-Allah. Itulah apa yang berlaku. Jadi Nabi kata kalau dah sabit hukum kena laksanakanlah. Macam tu. Nabi kata kalau seandainya anak aku sendiri pun Fatimah kalau mencuri pun nanti aku akan potong tangan dia. Baik, seterusnya
Menurut Islam, menurut Islam pemerintah tidak punya kuasa mutlak. Ia hanya punya kuasa mentadbir dan memikul amanah bagi melaksanakan hukum. Dan Islam diperintah supaya taat pada pemerintah yang menurut hukum Ta'ala dalam perkara yang tidak bercanggah dengan hukum tersebut. Jadi menurut Islam pemerintah tidak punya kuasa mutlak. Jadi kuasa mutlak siapa? Daripada siapa? Allah lah. Kuasa mutlak hanya daripada Allah. Manusia hanya mengurus, mentadbir, melaksanakan apa yang telah pun digubal di dalam Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian kita pula wajib pula taat pula kepada ulul amri. Ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Taatlah pada Allah Taala dan pada Rasul dan pemerintah yang ada di kalangan kamu. Selagi mana pemerintah tadi kan dia tidak, orang kata, tak larilah daripada syariat Allah Taala. Kalau lari daripada syariat, tak adalah kata istilah orang kata taat lagi. Cuma kan bila tak taat ni macam-macam berlaku lah. Boleh terjadi perang, bunuh dan sebagainya. Cuma dalam konteks Islam ni, kalau kita tak suka mana pemerintah, tukarlah. Betul je kan? Kita ada hak mengundi. Dalam Malaysia ni hak, kata nak tukar pemerintah dengan mengundi. Pilihlah 5 tahun sekali. Betul tak? Tak suka pemerintah ni, tukar lagi. Tak suka lagi, tukar lagi. Tak suka, tukar. Itu cara dia. Itu mengangkat senjata tak dibenarkan dalam konteks Islam. Kalau negara lain tu adalah dia tak suka pemerintah tu, dia tembak je. Tembak je kan. Konteks Islam ni tak adalah. Baik. Jadi Allah Taala menyebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nampak ayat tadi? Baru saya baca tadi. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wa rasulihi yaumil akhir zalika khairu wa ahsanut ta'wila. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ati Allah, taatlah kamu kepada Allah, wa atiul rasul, dan taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemerintah. Ulil amri pemerintah daripada kamulah. Selama mana tidak diperintahkan pada dosa dan maksiat, selagi itu kita kena taat. Fa in tanazatum fi syai'in, kalau kamu seandainya kamu bersisi pendapat dalam satu perkara, faruddu ilallah wa rasul, kembalilah kepada Allah Taala dan Rasul. Kalau kita bercanggah satu tempat, kan, kembali pada Islam. Sekarang Islam yang terbaik, betul tak? Kalau dia sebut faruddu ilallah wa rasul, maksudnya apa? Kembalilah pada Allah Taala dan Rasul, maksudnya Islam lah. Betul tak? Kembalilah pada Allah Taala dan Rasul, maksudnya Islam. Tanyalah Allah Taala dan Rasul. Macam mana nak tanya? Allah Taala gaib, macam mana kita nak tanya? Rasul dah wafat, macam mana nak tanya? Yang ditinggalkan Islam, Quran, hadis, hukum masyarakat, kan, kitab-kitab para ulama, ahli mutabar, ulama utama sebagainya. Kan, ulama sekarang berjilid kitab berkenaan perundangan Islam. Tengoklah ke situ. Cek di situ kan. Gitu. Faruddu Allah wa Rasul. In kuntum tu'minuna billah, jikalau kamu beriman dengan Allah Taala wal yaumil akhir, dan akhirat. Zalika khairu wa ahsanut ta'wila. Demikian itu adalah lebih baik dan juga sebaik-baik takwil, sebaik-baik akibat daripada perbuatan kamu. Okey. Kemudian kalau kita lihat lagi tentang piagam Madinah. Ketika Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, kan, Nabi membentuk negara Madinah. Negara Madinah. Antara perkara yang Nabi buat ialah contohnya Masjid Quba, kan, Masjid Madinah Nabi buat di Madinah. Antara lain benda Nabi buat ialah piagam Madinah. Piagam Madinah ataupun perundangan Islam. Pada zaman dulu tuan-tuan, tidak ada lagi perundangan yang terbaik melainkan perundangan piagam Madinah yang digubah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Okey. Dalam piagam itu terdapat beberapa fasal ataupun banyaklah dia punya perkara-perkara dalam tu, kan. Antaranya ialah bentuk orang kata persaudaraan, mempersaudarakan suku pada suku A pada suku B, Yahudi dengan Islam bersaudara semua-semualah, kan. Berdamailah dalam piagam itu, maksudnya lebih banyak pada perdamaian.
Kan? Kerana di Madinah masa tu ada orang kafir pun ada, Islam pun ada. Kan? Orang Yahudi pun ramai juga di Madinah. Seperti Yahudi Bani Quraiza, Bani Qainqa, kan, Bani Nadir dan sebagainya, banyak Yahudi lah. Sebelum Islam datang di Madinah, Yahudi dah bertapak kat situ dah. Yahudi dah bertapak. Lama dah mereka tapak kat situ. Okay, bila Islam datang, ada yang tentang Islam, ada yang tak tentang. Ada masuk Islam pun ada. Seperti Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam tu dia Yahudi. Dia ni pakar dalam kitab. Dia dinamakan sebagai golongan ahli kitab nama dia. Abdullah bin Salam. Dia termasuk dalam kumpulan golongan ahli kitab. Dia ni pakar tentang kitab kuno, kitab lama ni. Kitab Taurat, Zabur dan sebagainya, dia dipakar lah. Okay? Dia ni antara orang yang masuk Islam. Hasil daripada dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu di Madinah. Sebelum dia masuk Islam, orang Yahudi memang percaya pada dia dan orang kata mana apa yang dia cakap tu orang Yahudi semua ikutlah. Kalau dia kata A, kalau B, mana semua orang Yahudi akan ikut cakap dia. Tapi bila dia masuk Islam saja, orang Yahudi kutuk dia macam-macam. Macam-macam perkataan dia kutuk. Dia kata kau dah kena sihir dengan Muhammad. Macam-macam lagi lah. Kau terpengaruh dengan kata-kata Muhammad dan sebagainya lah. Itu yang pada zaman itulah. Jadi dalam Piagam Madinah tuan-tuan, dia ada banyak perkara. Antara perkara yang disebut dalam Piagam Madinah itu ialah dalam perkara yang ke-23, nyata kat situ mahmakhtalaftum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul. Sekiranya kamu bersisih faham dalam satu perkara, kan, maka kembalilah kepada Allah Taala dan Rasul. Kembalilah kepada Allah Taala dan Rasul. Masa tu Rasul ada. Kalau ada masalah pertikaian berlaku, mesti menapa? Mereka rujuk pada Nabi. Rasul ada. Bila Nabi dah wafat tu nak rujuk dengan siapa? Sedangkan dalam piagam itu kata faruddu ilallahi wa rasul. Kembalilah kamu kepada Allah dan Rasul. Habis wafat dah wafat, kita nak tengok kat mana? Kembali pada Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Apa sunnah dia? Apa yang Nabi tinggalkan pada kita? Kita follow lah apa yang dia tinggalkan tu. Faham kan? Baik. Seterusnya Nabi sallallahu bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Betul tak jam tu? Betul ya. Kadang jam tu tak betul. Ada sebab tompek, kadang jam tu tak betul. Kenapa jam tu tak bergerak saya tengok? Rupanya jam mati. Jam mati. Saya tunggu-tunggu lah, kenapa dia tak bergerak? Kan? Tapi jam tu insya-Allah hidup kan? Bergeraklah, betul lah tu. Sikit lagi ya, sikit lagi. Jadi Nabi sallallahu bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam konteks perkara yang menderhaka kepada Allah. Jadi asal kepada taat pada perintah ni benda yang digalakkan, diwajibkan kita taat pada perintah. Kan asamu wa ta'ah wajib ala kulli muslimin. Kan bima umira wa kuriha ma lam yu'mar bi ma'siyatil khaliq. Kan mendengar dan taat itu wajib. Kan dengar dan taat itu wajib. Kan selama mana sama ada kamu suka ke pun tak suka pun, dengar tu wajib dan taat pun wajib. Selama mana tidak diperintahkan kepada perkara maksiat. Kalau dah perintah pada perkara dosa dan maksiat, la sam'ah wa la ta'ah. Tak perlu dengar dan perlu tak taat lagi. Tak perlu taat lagi lah. Sebenarnya dalam konteks taat pun, dalam konteks pada pemerintah pun dia ada terbatas. Terbatas lah. Dia ada batasan dia. Tapi dalam konteks taat pada Allah Ta'ala Rasul tidak ada terbatas. Tidak ada terbatas. Wajib taat pada Allah Ta'ala dan Rasul. Baik, seterusnya yang I, Allah Ta'ala merintah kita berhukum dengan hukum-hukumnya. Lebih kurang sama lah macam yang sebelum ni. Allah Ta'ala sebut, dia kata wa anihkum bima bainahum bima anzalallah wa la tatabi' ahwa'ahum wahzarhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaih fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Maksudnya wa anihkum bima anzalallah.
Apa makna anhikum? Naklah kamu menjalankan hukum. Sama macam anibudullah. Sama macam ayat anibudullah wajtanibut taghut. Naklah kamu menyembah Allah dan hindarkan diri pada penyembahan pada taghut ataupun patung berhala. Sama juga macam ayat ini, wa anihkum. Dan naklah kamu berhukum bainahum, di antara kamu, bima azarallah, dengan suatu benda yang telah diturunkan Allah Taala. Ini Quran dan hadis lah. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan kamu cenderung pada hawa nafsu kamu. Jangan ikut hawa nafsu. Wahzarhum, dan jagalah oleh kamu ayyaftinuka an ba'di ma azarallahu ilaih, bahawa kamu difitnahkan di atas sebahagian daripada apa yang Allah Ta'ala telah turunkan pada engkau. Fa'in tawallau, maka jikalau kamu berpaling, mana berpaling tak nak ikut hukum Islam itu, lebih ikut pada hawa nafsu, fa'lam, ketahuimu, annama yuridullahu aysibahum bima'ni zulmihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu berkehendak bahawa menurunkan musibah, ataupun bala bencana, kan, ataupun perkara buruk, biba'di dzunubihim, di atas sebahagian dosa-dosa yang kamu lakukan. Wa inna katsiran minan nas, dan sungguh sebahagian daripada manusia lafasikun, banyak melakukan fasik. Kalau manusia ni banyak buat benda tak elok. Okey? Jadi dalam ayat ini menyeru pada kita berhukum dengan bima anzalallah. Apa maksud bima anzalallah? Dengan sesuatu yang diturunkan Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Hukum hudud lah, hukum qisas, hukum Islam. Digalakkan kita buat. Baik, seterusnya kita lihat firman tu, Allah Ta'ala, janganlah kamu mendura hawa nafsu, dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkan kamu fitnah atau pesong. Kan disebut dalam tadi ayyaftinuka. Asal mana yaftinu ni fitnah. Kalau sini dikata berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkan kamu daripada suatu hukum yang telah diturunkan Allah pada kamu. Kemudian jika mereka berpaling enggan menerima hukum Allah Ta'ala, maka ketahuilah hanya sahaja Allah Ta'ala mau menyiksa mereka dengan sebab setengah daripada dosa-dosa mereka, biba'di dzunubihim, dan sungguhnya kebanyakan mereka Islam ni banyak yang fasik. Banyak yang fasik, tak nak hukum pakai hukum Islam. Banyak lebih menggunakan hukum akal masing-masing je. Suka ikut hawa nafsu. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran lagi, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wala takul lil khainina khasima. Wala takul lil khainina khasima. Inna, sungguhnya kami, anzalna, kami turunkan, ilaika, kepada engkau Muhammad, al-kitab, ni kitablah Quran, bil haq, dengan benar-benar, dengan benarlah, hak benar, litahkuma bainan nas, supaya kamu berhukum di antara manusia, bima arakallah, bima arakallah, dengan sesuatu yang Allah Ta'ala telah wahyukan kepada engkau. Wala takul lil khainina, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang khianat. Ini khianat. Khianat, tapi di sini disebut penentang. Khasima, kerana membela orang yang khianat. Jangan kamu jadi orang yang khianat ataupun penentang semata-mata nak bela orang lain, orang yang banyak khianat kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah. Faham kan? InsyaAllah sekadar tu je lah perbincangan kita malam ini. Perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Akan datang kita sambung lagi lah perkara yang F pula. Panjang lagi ni perkara batal syahadah ni. Gaya 2-3 kali pertemuan buat habis ni syahadah. Okey, ada persoalan tak? Nadia juga perbincangan kalau ada. Perkara yang menderhaka, mana contoh pemerintah kan mengajak kita buat zalim, atau mengajak kepada kita ni buat benda tak elok lah,
mengajak kita sembah patung berhala, kan? Tu maksiatul khaliq tu, kan? Mengajak benda yang boleh membawa maksiat kepada Allah, fi maksiatul khaliq. Mana mengajak benda-benda yang menganjurkan program-program yang muka-muka, program-program yang lara-lara, betul tak? Kalau pemerintah sendiri menganjurkan program yang lara-lara, muka-muka, takkan kita nak taat? Betul tak? Takkan kita nak taat? Mestilah kita bantahlah. Ikutlah saluran yang macam mana kita nak bantah. Bantahlah. Selagi mana tidak melanggar perlembagaan Malaysia tu, bantahlah. Kan? Macam tu. Malahan dalam perlembagaan pun kata boleh berhimpun. Berhimpun secara aman, kan dia kata. Boleh berhimpun secara aman. Ikut perlembagaan kan pasal apa tu? Saya tak ingat pasal 10 tak silap saya. Mana-mana kita puas hati, kita kan boleh berhimpun secara aman, membantah. Nak tukar kerajaan lebih lagi, nak mengundi lebih lagi. Betul tak? Mengundi ni kadang 5 tahun sekali mengundi. Tapi sepanjang pemerintahan tu, pemerintah kadang-kadang ada yang takut, ada buat benda tak elok, buat benda mungkar dan sebagainya. Jadi kita bantahlah. Dalam perlembagaan kata boleh berhimpun untuk membantah. Jangan bawa senjata sudah. Senjata sulit boleh bawa. Senjata sulit bawalah, jangan tak bawa senjata sulit. Tapi senjata parang ke, senjata api ke, itu tak boleh. Kan dah tangkap. Dan silat-silat kan masuk lokap. Macam tu. Tapi kalau berhimpun boleh. Ikut perlembagaan kan? Berhimpun secara aman. Benarkan, bantah. Dalam konteks Islam lah. Faham kan? Ya, apa saja muka-muka, bantahlah kita. Bukan tak boleh. Habis. Okey? Ikutkanlah tu insya-Allah. Tak soal lagi ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wasahbihi ajmain. Allah zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa ma'al mutakabbara azkan halal dan barakatan kasira wasiyana pataya alim wa lana qulubana bidur ma'rifataka wa ta'ala arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin, Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana li rasulika wa la tuzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum taqabbal. Alhamdulillah dan terima kasih kepada Yang Bertugas Ustaz yang telah menyampaikan ilmu kepada kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita nanti sampaikan kepada penjelasan yang kita kepada kita. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi dengan Yang Bertugas Ustaz pada 2 minggu akan datang. Dan mudah-mudahan Ustaz akan berada